Hari ini kita akan lihat lesson ke-18. Dalam lesson ke-18 ini kita akan masih membaca beberapa frasa, iaitu dalam bahagian 2. Dalam lesson ke-18 ini kita masih di bahagian 2, iaitu membaca frasa. Kita akan lihat 3 frasa pertama, iaitu maraim, maram, nadu, nadu. Okey, sekali lagi. Maraim, maram, nadu, nadu. Bagaimana nak baca? Maram, nadu. Sangat bagus. Apakah maksud maram? Maram ialah pokok dan nadu maksudnya tanam. Jadi tanam pokok. Okay, tanam pokok kita kata maram nadu. Frasa kedua dalam slide ini ialah itu, matu i. Sekali lagi, itu, matu i. Okay, i maksudnya kita tahu lalat. Matu pun kita tahu ialah lembu. Jadi sejenis lalat yang selalu duduk atas lembu kita panggil matu i. Tapi cikgu tak dapat nak cari gambar. Lalat itu nampak seakan-akan lalat sebiasa, tapi saiznya besar, boleh gigit, ya, kita akan rasa sakit. Jadi matu i maksudnya sejenis lalat yang sentiasa duduk atas lembu. Frasa yang ketiga ialah karumbu, karumbu, kadi. Okay, sekali lagi, semua pelajar-pelajar ikut karumbu, karumbu, kadi, kadi. Karumbu kita tahu ialah bagus, iaitu tebu. Kadi, kadi maksudnya menggigit. Jadi apakah maksud karumbu kadi dalam bahasa Melayu? Menggigit tebu. Tebu kan dulu, zaman dulu semua orang suka gigit kan. Di kampung pun kanak-kanak suka gigit. Tapi dah di bandar ini kita dah tak pandai kan. Okey, 3 frasa baru lagi. Okey, yang pertama fa'il, fa'al, kudi, kudi. Sekali lagi, fa'il, fa'al, kudi, kudi. Fa'al, kudi. Bagus. Fa'al kita tahu susu, kudi pun kita tahu minum. Jadi minum susu. Frasa-frasa ini adalah frasa yang mengarahkan kita buat sesuatu, iaitu frasa kerja. Suruh kita buat sesuatu, iaitu suruh kita minum susu. Okay, ini contoh gambarnya, minum susu. Okay, yang kedua, karuipu, karupu. Macam mana sebut ru ini? Lidah kita mestilah sentuh pada lelangit di tengah-tengah mulut kita ni ada. Bagaimana nak sebut ru ini? Ujung lidah kita mestilah menyentuh lelangit di tengah. Okey, sekali lagi. Karuipu, karupu, karupu maksudnya hitam kan? Adai, adai. Sekali lagi. Adai, adai. Adai ialah pakaian. Jadi pakaian yang berwarna hitam. Kita panggil karupu adai. Frasa ketiga ialah saitei, satai, madi, madi. Sekali lagi, saitei, satai, bagus, madi, madi. Okay, apakah maksud satai? Satai ialah baju, madi ialah lipat. Jadi suruh kita melipat baju. Baju. Adai ialah pakaian. Tengok di sini. Adai maksudnya apa-apa jenis pakaian. Boleh jadi seluar, boleh jadi baju. Kita panggil adai.
Tapi kalau satai ialah baju. Okay. Sama dalam bahasa Melayu pun kan kita ada pakaian, kita ada baju kan, kita ada seluar. Sama dalam bahasa Tamil pun kita ada perkataan-perkataan yang khas. Baik, kita akan lihat 3 frasa lagi. Yang pertama ialah ni, eru, yeru. Sekali lagi, ni, eru, yeru. Apakah maksud ni? Bagus, tangga. Apakah maksud eru? Bagus, naik. Jadi, naik tangga. Suruh naik tangga. Ini suruh, okay? Eru maksudnya arahan, suruh kita naik. Okay. Frasa kedua di sini, kurumbu. Sekali lagi kita ada ru yang sama, iaitu lidah kita mestilah sentuh lelangit di tengah. Okay? Sama di eru pun sama. Setiap kali ada huruf-huruf khas ini, perlulah berlatih banyak kali supaya dia akan menjadi tabiat ataupun sifat semasa kita membaca. Kurumbu, papa. Bagaimana nak baca frasa ini? Kurumbu, papa. Kurumbu ialah nakal, papa ialah kanak-kanak. Jadi tengok gambar ini, macam mana nakalnya, tengok dia main dengan tepungnya. Tengok ini periuk ada, tutup periuk pun ada. Kita tepungnya semua dia terbalikkan. Main. Ini adalah nakal kan? Sebab nakal lah dia buat macam ini. Okey, kita pergi ke frasa ketiga. Arlagu. La ini bagaimana nak sebut? Ini adalah huruf yang sangat istimewa dalam bahasa Tamil. Kita perlulah menggunakan hujung lidah ini lipat ke belakang sampai kena lelangit di hujung belakang. Okay? Sentuh saja, sentuh dan sebut. La. Okay? Arlagu. Nadai. Sekali lagi. Arlagu. Nadai. Apakah maksud arlagu? Cantik. Nadai ialah jalan. Cara kita jalan. Berjalan. Okay, cantik. Dan bilakah kita akan sebut arlagu nadai ini? Apabila kanak-kanak berjalan. Okay, baby yang baru kecil berjalan. Kita akan sentiasa lihat cara kanak-kanak itu berjalan. Dan kita untuk lihat perjalanan dia, kita akan rasa gembira kan. Jadi kita akan kata kanak-kanak itu berjalan dengan cantik. Jadi arlagu nadai. Seorang lagi yang kita selalu kata cantik jalan mereka ialah wanita. Apabila wanita berjalan, kita akan kata arlagu nadai. Tapi kalau lelaki berjalan, kita tak adalah kata arlagu nadai kan. Dalam bahasa Melayu pun kita tak kata dia berjalan cantik, kita panggil dia berjalan smart kan, sama. Dalam bahasa Tamil pun sama, kita gunakan arlagu ini untuk wanita dan kanak-kanak. Okay. Sekarang kita akan masuk ke bahagian 3, iaitu membaca ayat. Cikgu akan tunjukkan 4 ayat yang mudah, pendek, supaya kita berlatih membaca ayat. 2 ayat pertama dalam slide ini. Pertama ialah la. Baru tu cikgu ajar macam mana nak baca la ini kan. Pala ialah buah. Maram ialah pokok. Nadu ialah tanam. Cikgu ulang balik. Pala maram. Nadu. Bagaimana nak baca ayat ini? Sama-sama kita baca. Pala, maram, nadu. Bagus ya, ramai sudah pandai sekarang. Okay, kita baca sekali lagi. Pala, maram, nadu. Apakah maksud pala, maram, nadu? Maksudnya tanam pokok buah. Okay, suruh kita tanam pokok buah. Ayat kedua ialah
ma in man, sa iti sati, udai udai. Sekali lagi, ma in man, sa iti sati, udai udai. Bagaimana kita baca ayat ini? Man, sati, udai. Bagus ya, bagus ya. Ada juga beberapa orang sudah boleh cuba. Bagus ya. Okey, apakah maksud man sati? Man ialah tanah, sati ialah periuk belanga. Jadi periuk yang dibuat daripada tanah liat. Udai maksudnya pecah. Mungkin saudara-saudari akan tanya, kenapa ada satu ayat yang berbunyi negatif? Kenapa suruh pecahkan benda-benda yang baik seperti periuk-periuk ni tak boleh pecahkan? Kenapa ada arahan suruh pecahkan? Okay, ini adalah satu permainan. Okay? Permainan dalam golongan orang Tamil, orang India, orang India amnya, khasnya pada orang Tamil, di mana ada satu festival yang dinamakan Pongal. Pesta Pongal kan kita tahu itu adalah tahun baru bagi orang Tamil. Semasa pesta itu kita selalu ada beberapa jenis permainan yang selalunya berkaitan dengan pertanian. Jadi salah satu permainan ialah memecahkan periuk belanga ini, tetapi semasa pecahkan, orang yang memecahkan perlulah mengikat mata. Okay, tapi mungkin dalam gambar ini, makcik ini sangat tua, jadi mereka bagi satu peluang. Periuk ini akan diikat, okay, diikat dan digantung. Ada kalanya ada orang lain ini, selalunya dua pasukan akan main. Jadi pasukan yang bertentangan itu akan menarik tali supaya periuk ini akan naik ke atas, tak dapat untuk dipukul oleh makcik ini. Tapi mungkin kerana di sini makcik ini tua, mereka bagi peluang lah kan. Tapi kita ada satu lagi gambar, kita boleh lihat ini. Inilah cara permainan yang betul, selalunya ada dua pasukan. Ya, satu pasukan, salah seorang daripada pasukan itu akan datang dengan mengikat mata, dan salah seorang kawan dalam pasukan yang sama akan membantu memberitahu di mana periuk itu ada. Jadi dia suruh dia naikkan kayu ini ke, bergerak ke kiri ke, bergerak ke kanan ke, bergerak ke hadapan ke. Arahan itu akan diberi oleh ahli kumpulan dia. Sedangkan ahli kumpulan yang bertentangan pula akan menarik tali ini supaya periuk ini akan naik ke atas. Dalam periuk ini selalunya diisi dengan air dan diisi dengan bunga. Di sekolah, kalau ada persatuan bahasa Tamil, selalunya mereka akan anjurkan tapi hari Sabtu bulan Januari. Ya, kita boleh lihat. Dan kalau di kampung-kampung, selalunya dalam periuk ini ada wang. Jadi bila pecahkan, air itu jatuh dan wang yang diikat dalam plastik pun akan jatuh bersama. Jadi boleh dimiliki oleh orang yang memukulnya ataupun ahli kumpulan mereka. Ini adalah satu permainan pada pesta Pongal sebenarnya. Jadi itu yang arahan ini mengatakan man sati udai, maksudnya pergi pecahkan periuk belanga itu. Itu sebabnya kita ada satu ayat yang bunyinya seperti negatif. Okay, kita akan masuk ke ayat ketiga. Okay, kita cikgu baca. A, itu, ip, atup. Sekali lagi. A, itu, ip, atup. Pa, il, pal. Sekali lagi. Pa, il, pal. Kudi, kudi. Sekali lagi. Kudi, kudi. Bagaimana nak baca ayat ini? Atup, pal, kudi. Bagus. Apakah maksud atup, pal? Susu kambing. Ada ialah kambing. Jadi susu kambing. Kudi ialah minum. Jadi minum susu kambing. Okay, ada beberapa orang yang mencuba. Bagus ya saudara-saudari. Okey, kita akan pergi ke ayat yang akhir dalam lesson ke-18 ini, iaitu karuipu. Karupu. Jangan lupa ru ini bagaimana nak sebut. Hujung lidah kita mestilah sentuh lelangit di tengah-tengah ya. Jangan lupa. Karuipu. Karupu. Adai. Adai. Sekali lagi.
adai, adai, ani, ani. Bagaimana nak sebut ni ini? Ni ini pun sama. Ujung lidah mestilah sentuh lelangit di tengah. Sama seperti ru ini. Jadi sekali lagi ani, ani. Jadi bagaimana baca ayat ini? Karupu adai ani. Sekali lagi. Karupu adai ani. Apakah maksud ayat ini? Ani ialah memakai. Karupu adai ialah pakaian hitam. Jadi pakai baju hitam ataupun pakaian hitam. Di sini adai lebih kepada pakaian. Okay. Jadi pakai pakaian hitam. Baju hitam pun tak ada salah lah. Okay. Okay, di sini hari ini cikgu nak cikgu nak tunjuk dua contoh latihan yang dihantar oleh pelajar kepada saya. Satu ialah menulis. Okay, menulis, tengok cara tulisan dia sangat cantik, kemas. Okay, saudara-saudari pun perlulah berlatih macam ini. Yang ini dihantar oleh pelajar yang belajar dengan saya online juga dia belajar tapi yang berbayar individu satu ke satu muka latihan ini dihantar oleh seorang pelajar yang belajar secara online kepada saya. Ramai yang belajar online, ramai juga yang belajar online tapi seorang dengan seorang lah. Dia belajar, barulah cikgu dapat beri latihan kan. Kalau dalam YouTube, macam mana cikgu nak bagi latihan. Tapi bolehlah cikgu tunjuk 1-2 latihan supaya saudara-saudari boleh rajin tulis. Cikgu sangat berharap saudara-saudari menulis. Menulis itu sangat penting. Kalau kita nak belajar satu bahasa, nak jadi mahir dalam satu bahasa, mendengar sangat penting. Kita tak boleh malas, selalu tolak YouTube itu, supaya cepat habis tak boleh. Kita perlulah dengar. Sebab itu cikgu ulang beberapa kali supaya saudara-saudari boleh dengar. Jadi perlulah dengar, kemudian perlulah belajar bercakap. Mestilah belajar bercakap, barulah kita boleh belajar satu bahasa. Kemudian yang ketiga, perlu rajin membaca. Mesti baca selalu. Dan akhir sekali, perlulah menulis. Selalunya ramai yang belajar bahasa baru ini, menulis itu mereka akan tepikan. Dia akan ingat kita buat kemudian. Tapi kalau dalam bahasa Tamil, oleh kerana hurufnya terlalu banyak, kalau kita dah mula bertulis, itu adalah sama-sama. Kita dah boleh berlayar sama-sama. Sebab itu cikgu sangat minta pelajar tulis. Sebab saya hanya mengenalkan 3 huruf saja dalam satu lesson. Tujuan utama ialah cikgu nak kamu dengar, cikgu nak kamu sebut, cikgu nak kamu baca, cikgu nak kamu menulis. Itu harapan tinggi daripada cikgu apabila belajar satu bahasa, tak kira bahasa Tamil. Apa saja bahasa, kalau kita nak mahir, kita perlulah buat keempat-empat ini. Okey, ini satu contoh latihan. Dan ini satu lagi contoh daripada student saya juga. Dia cuba membina perkataan sendiri. Dia cuba membina. Okay, yang ini adalah kita kan sudah belajar 29 huruf kan sehingga lesson ke-18 ini, sehingga volume 3 ini kita dah belajar 29 huruf. Jadi dia telah menggunakan huruf-huruf itu untuk membina 5 kata. Ramai yang ada bina, satu contoh saya bawa ke sini. Okay. Dalam 5 kata itu, kata kedua, kata ketiga dan kata kelima ini betul dan ada maksud. Tetapi kata pertama ini salahlah, tak ada maksud, tak ada satu perkataan seperti ini dalam bahasa Tamil. Dan begitu juga di sini. Okay. Ini pun ada sedikit maksud tapi kita belum boleh terima sehingga lesson ke-18 inilah. Okay, jadi 3 perkataan ini cikgu terima. Jadi ini adalah percubaan.
Kalau saudara-saudari yang ada, tak kira saudara-saudari tinggal di mana, sekarang kan kita sudah boleh belajar dalam online. Kalau saudara-saudari berminat, bolehlah menghubungi saya untuk dapatkan tuition seorang dengan seorang supaya boleh belajar dengan lebih mendalam dan lebih tekun belajar kita. Okey.